Syuhada binti Muhammad Syarif, berasal dari Al-Ustaz Kedah. Okey, merupakan SME daripada tahun 2018, subjek matter expert dalam bidang kejuruteraan, khususannya mekanikal. Okey, dan sekarang ni berkhidmat sebagai pensyarah di unit kejuruteraan mekanikal di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Manakala pada panel kedua kita pula merupakan Cikgu Rohani binti Ismail, merupakan guru cemerlang di Negeri Pemuda daripada Pulau Pinang, Sekolah Seri Muda Pendaga, Seberang Perairan Utara, Pulau Pinang. Tanpa membuang masa, kita teruskan sesi kita pada pagi ini dengan panel kita yang pertama, Cik Syafrizah Suhada. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita, Encik Nizam Abdullah. Okey, terima kasih ada kata-kata luan tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kepada semua rakan-rakan Maya pada hari ini. Difahamkan ada juga pelajar-pelajar tingkatan 5. Okey. Alright. Okey, untuk slot saya iaitu starter AutoCAD ni, starter AutoCAD ni bukanlah saya nak mengajar AutoCAD. Okey, majoriti faktor utama dia adalah sebagai asimilasi, terutamanya untuk pensyarah-pensyarah kejuruteraan. Okey, kita akan mengajar tak lama lagi untuk subjek AutoCAD. Kita just nak tengok, saya akan bentangkan nanti. Kita nak tengok garisan tu nampak ataupun tidak dan sebagainya. Okeynya, itunya faktor utamalah slot pertama. Okey, untuk slot saya ni saya diperuntukkan masa lebih kurang antara 15 minit hingga 20 minit lah. Okey. Okey, Tuan Amar, dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan KJS kita iaitu Encik Ahmad Shah bin Ali atas kesudian dia untuk memberikan saya satu platform untuk sharing, sharing knowledge dan juga info untuk rakan-rakan sekalian. Alright. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, okey nah, so ini lebih kepada simulasi. Saya akan membentangkan AutoCAD lah, AutoCAD yang saya akan guna pakai oleh pensyarah-pensyarah KMKK juga iaitu AutoCAD 2010. Baik nah, saya akan bentangkan sekarang. Okey, clear? Nampak tak? Respon sikit. Okey, Cun. Okey, nampak ya. Okey, pertamanya untuk kita akan bentangkan ini. Okey, ini adalah window yang akan kita guna pakai. Okey, workspace yang kita guna pakai. So, adakah cursor ni nampak dengan jelas? Jelas, jelas. Jelasnya. Alright. Kemudian apabila kita mengajar nanti kita akan banyak menggunakan pull down menu. Okey, di atas ni adakah dapat membaca dengan jelas? Home, mesh modeling, render, insert dan sebagainya. Adakah jelas? Respon sikit. Alright. Alright. Okey nah. Okey, seterusnya kita akan tengok pull down menu. Okey, pull down menu, kita ambil show menu bar. Okey, kebanyakannya kita akan mengajar menggunakan file, edit, view dan sebagainya. Okey, bila saya tekan file, adakah nampak dengan jelas? Boleh baca? Boleh, nampak. Boleh, mantap. Okey, maksudnya bila kita nak mengajar AutoCAD nanti tiada masalah lah. Alright nah. Okey, untuk icon menu kita akan gunakan draw, modify, layer, annotation, block dan sebagainya. Okey, saya akan cuba untuk buat line. Okey, line. Okey, ketebalannya mencukupi. Adakah kita perlu terangkan lagi, hitamkan lagi? Boleh, boleh. Boleh lah. So maksudnya kita guna pakai setakat ni ketebalan dia. Okey, kita guna standard lah. Okey nah. Ketebalan standard boleh diguna pakai. Kemudian bila kita nak buat contohnya untuk dimension. Okey, untuk dimension.
Okey, adakah 15 ini dapat dibaca? Kurang jelas. Kurang jelas. Okey, so kurang jelas, ketebalan yang digunakan pakai adalah 0.2. Okey, so kita tukarkan ketebalan dia. Minta maaf. Tinggi dia. Pakai 3. Oh, besar. Okey, saya lupa nak tukar kepada merit tadi. Itu jelas kan? Itu jelas. Itu sangat jelas. Okey. Okey, go 0.5. Saya guna pakai 0.3 sangat jelas lah. Alright, ini sangat-sangat jelas lah. Tapi kalau kita guna pakai kebiasaan 3, tapi merit yang kita guna pakai ni tadi 0.18 tak boleh guna pakai. Okey lah. So yang guna pakai yang sesuai adalah 0.5. Saya guna pakai 0.5. Adakah jelas? Boleh. Boleh. Okey. So kalau para pensyarah nanti nak gunakan untuk dimension, kita sesuai pakai kita adalah sebanyak 0.5 lah. Okey, 0.5 sesuai guna pakai. Alright. Okey. Kemudian kita try tengok untuk 3D. Okey, berapa boleh saya tukarkan pada layout? Okey, jelas layout? Adakah objek jelas pada layout? Jelas. Jelas lah. Alright. So sesuai lah untuk layout kita guna pakai dan begitu juga dengan model. Alright. Kemudian apabila kita nak print, okay, ataupun plot, print, ambil plot, okay, convert kepada PDF. Pakai A4. Okey, jelas? Boleh print lah untuk para pelajar untuk printkan nanti. Okey, convert kepada PDF. Alright. Saya rasa itu saja untuk asimilasi AutoCAD. Okey. Kemudian masih ada masa lebih kurang dalam 9 minit lagi. Okey, saya nak sharing satu benda untuk para pensyarah umumnya dan juga untuk para pelajar. Okey, mengenai perisian yang boleh digunakan pakai untuk download AutoCAD. Okey, salah satu permasalahan ataupun perkara yang selalu saya pelajar bertanya kepada saya apabila Tuan Syam Nizam insert saya ke dalam grup pelajar-pelajar yang baru, kebanyakannya pelajar menghadapi masalah untuk mencari perisian AutoCAD untuk melaksanakan tugasan dan sebagainya. Okey, ada yang bagi cadangan, saya tahu cadangan dia kata tengok je Shopee, dalam tu banyak AutoCAD, tapi perisian tu adalah perisian pirate lah. Kalau boleh kita nak pelajar-pelajar kita menggunakan perisian yang betul lah. Okey. Ini adalah info yang akan saya sharing. Okey, untuk pensyarah ataupun guru-guru yang lain mungkin mereka ada mungkin ada mempunyai maklumat-maklumat terkini yang boleh juga kita sharing.
Okey dah. So untuk AutoCAD saya cadangkan ada dua okey untuk dalam AutoCAD, iaitu web.autocad.com dan juga Autodesk. Okey nah. Saya akan tunjuklah, boleh screenshot cara-cara kaedah untuk download. Okey, perisian ni adalah secara percuma dan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Alright, kita tengok yang pertama, iaitu web.autocad.com. Okey, kaedahnya very senang. Okey, pergi pada Google, okey, typekan web.autocad.com, okey, tekan enter, dia akan keluar satu perisian AutoCAD Autodesk. Okey, dia akan keluar seperti paparan yang saya tunjukkan ini. Okey, AutoCAD A for AutoCAD lah. Okey nah, kemudian dia akan ada sign in dan create free account. Okey, kita klik create free account. Right nah. Dan bila klik, paparan seperti ini akan keluar. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita akan create account. Okey, masukkan our first name dan juga our last name. Okey, terpulanglah pada masing-masing nama yang pakai dan juga masukkan email. Pastikan email ni email yang boleh diguna pakai. Okey, diguna pakai sebab sebarang maklumat apa semua dia akan hantar ke email, confirm email dan masukkan password yang kita yang akan kita gunakan untuk email tersebutlah. Jangan buat password yang lain lah. Okey, kemudian klik agree dan seterusnya create account. Okey, itu adalah step yang kedua. Seterusnya dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, jangan tekan resend ataupun continue. Okey, buka kepada email yang tadi yang kita daftarkan tadi. Dia dalam masa yang sangat cepat lah. Okey, apabila saya buat ni, bila saya minimize, buka balik account saya tadi, okey, dia akan keluar satu email yang baru. Okey, iaitu Autodesk. Okey, bila Autodesk ni kita klik saja, dia akan keluar untuk verify email. Okey, email yang saya guna pakai tadi, sebab tadi saya kata email make sure tadi boleh guna pakai. Dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, kemudian klik pada check. Okey, kalau tak klik kita tak boleh tekan done. Okey, dan seterusnya tekan done. Okey, dia akan keluar paparan seperti inilah. Okey nah, so kita tengok macam mana. Okey, kelebihan paparan ni adalah dia adalah secara percuma. Okey, secara percuma dan tiada jangka hayat. Maksudnya macam boleh digunakan sampai bila-bila. Okey, itu kelebihannya lah. Tetapi ada juga kekurangan dia. Okey nah. Okey, kita tengok tadi macam mana kita nak aktifkan. Tadi saya dah aktif. Okey, saya pergi pada web AutoCAD, katakan saya nak guna pakai. Saya klik saja. Okey, antara kekurangan dia adalah satu, dia mesti digunakan secara online. Maksudnya jika tiada line internet dan sebagainya, dia tak boleh guna pakai. Saya dah cuba dah. Okey, yang kedua, dia hanya untuk 2D saja dan tidak boleh digunakan untuk 3D. Okey, tapi kelebihan lain dia adalah secara percuma dan juga maksudnya secara umumnya kita guna dia secara sah lah. Okey, dia boleh sah. Okey. Kita akan, kalau dah ada folder, kita ambil dia folder, upload. Kita ada lukisan-lukisan sebelum kita boleh upload. Katakan saya ambil new drawing. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, katakan saya type sebagai task 1. Okey, dia boleh guna pakai sama ada metrik ataupun imperial. Okey, kebiasaannya kita akan guna metrik lah. Okey, cm, mm dan sebagainya dan terusnya create. Okey. Okey, dia menggunakan internet, so dia agak lambat sikit lah kalau ada masalah internet. Sebab saya tengah buat video ni, dia ada masalah sikit. Okey, alhamdulillah. Okey, ini adalah paparan-paparannya. Okey, macam AutoCAD, kita boleh gunakan macam AutoCAD, tak ada masalah. Okey nah. Kemudian contohnya kalau untuk buat layer, kita ada layer bahagian ni. Okey, kita boleh tukar new layer macam AutoCAD juga.
kita boleh guna jenis line yang kita guna pakai dan juga jenis line weight. Okay, line weight yang kita nak guna, ketebalan dan sebagainya. Okay, nah kemudian dia ada bahagian paparan di bawah ni, bahagian untuk draw, okay, buat box, okay, buat circle, buat line dan sebagainya, semua ada. Pentagon, kemudian annotate untuk tengok jarak, untuk tengok dimension, okay, annotate, okay, jarak, dimension, okay, untuk buat teks ada di sini. Kemudian juga untuk modify, untuk kita trim, untuk kita erase, untuk kita scale and so on. Okay, nah. Kemudian kat sini pelajar-pelajar boleh lukis lah. Okay, contohnya katakan saya nak buat line. Okay. Dan kena line elok lah, tu kekurangan dia, tapi dia percuma dan secara sah lah kita guna pakai. Okay, nah. So kita boleh mula lukis ni, kemudian ke bawah ni kita boleh all snap. Okay. Sama macam AutoCAD, boleh auto and so on. Okay. Pada model kita boleh tukar kepada layout pertama dan layout kedua lah. Macam biasalah. Okay. Dan seterusnya apabila kita nak print pun boleh, tak ada masalah. Dia akan plot kepada PDF, kemudian print dan boleh submit kepada para pensyarah ataupun guru lah. Okay. Dan juga dia boleh save. Okay. Save as, dia akan save as sebagai PDF. Alright, dia akan save as sebagai PDF. Okay. Selain itu, kalau kita nak guna command, contohnya kita nak pakai circle. Kita type saja circle, tekan enter. Okay, dia akan keluar 3D, 2D. Okay, 10 ranges macam juga AutoCAD. Okay, dan seterusnya kita buatlah diameter berapa kita nak. Katakan 50. Enter. Okay, so dia akan masuk 50 lah. Alright. Okay, katakan nak guna untuk modify. Tekan untuk trim. Okay. Dia ni sebab line tak apa okey. Okay, kita boleh undo. Redo ataupun undo kita boleh guna pakai trim. Okay, pilih saja dan soal lah. Okay, so kawan-kawan dan juga pelajar-pelajar sekalian bolehlah masing-masing explore this one. Okay, tapi make sure line internet okay. Right lah. Okay, itu adalah yang pertama. Okay, boleh guna pakai tadi. Boleh Google saja tengok web.autocad.com. Alright. Seterusnya, yang kedua adalah Autodesk. Okay, untuk Autodesk ni, okay, type www.autodesk.com. Tadi web. Okay, ini pula autocad.com. Dia akan keluar software and service for education. Ambil untuk education sebab dia adalah untuk free. Okay, kita klik, dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, top product kita pilih AutoCAD. Okay, dia ada banyak-banyak lah. Tapi kalau untuk education, kita lebih sesuai guna AutoCAD. Okay, bila klik AutoCAD, kita ambil download free trial. Okay, boleh tekan atas ni ataupun boleh tekan kat bawah ni. Sama saja. Okay, which one yang kita nak? Okay, kalau untuk pelajar KMKK, kita sesuai pakai adalah AutoCAD lah. Next, kemudian dia akan keluarkan few things about AutoCAD ni. Kita make sure kita pakai Windows 94 bits. Okay, sistem dia tengok pakai trial dia sebanyak 4 gigabits. Okay, and so on. Tekan saja next. Okay, I'll be using this software as select one. Okay, dia ada dua. Kita ambil student ataupun teacher. Okay, dia ada dua, tak salah saya. Tapi kita as a student ataupun teacher, kita go to education community. Klik saja. Dan seterusnya dia akan get started. Okay, bila get started, this one dia akan keluar. Untuk this one, kita tak boleh main tipu-tipu. Okay, kalau kita tipu, kita tak boleh dapat. Okay, kita make sure lah country kita Malaysia. Okay, educational role. Okay, institution type ni sama ada school ataupun institute ataupun higher education. Okay, bagi saya ambil institute type lah. Okay dah, lepas tu make sure this one pun kena betul. Okay, first dengan last name tak boleh main ikut suka. Tak boleh letak contohnya Amal Rohani, tak boleh. Mesti Amal Shah.
Sebab apa? Nanti saya akan nyatakan. Kita kena letakkan nama yang kita tahu. Kata seorang tu ada satu nama dia. Okey, Jaludin. Jaludin kena letak last name dia Rashid. Macam saya Syafrizah Syuhada lah. Okey nah. Masukkan email yang boleh guna pakai. Confirm email, masukkan password. Make sure email tersebut diguna pakai nah, sebab kita akan dapat. Tekan agree dan create account. Okey, kemudian dia akan keluar this one. This one kebetulan bila saya type setiap college M saja, rupanya dah keluar. Ada tiga, maksudnya sebelum ni dah ada orang guna pakai lah. Okey, untuk this one kita ambil Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Next. Okey, untuk para pelajar kena tulis lengkap nah, sekolah menengah kebangsaan apa-apa. Tak boleh SMK, tak boleh. Dia tak boleh baca. Okey, dia ada satu yang tu. Yang kedua, katakan kita nak masukkan bukti kita sekolah mana tu, dia akan tengok nama penuh. Okey, sebab tak boleh, dia tak boleh. Alright, kemudian tekan saja next. Dia akan keluar this one. Choose which one. Okay, kalau saya sebabkan ini adalah untuk saya guna untuk PC peribadi, saya pakai personal use only lah. Tapi kalau untuk PC dekat college, PC kat sekolah, pakai personal use and education institute development. Okay, tekan next, dia akan keluar continue, kita klik continue. Okay, dia akan keluar get started balik. Okay, seterusnya dia akan confirm betul dah email tersebut, dia akan tanya balik. Okay, ni semua kita confirm saja, ni yang kita masukkan tadi. Sebab yang ni dah tak boleh back lah. Kalau tidak kita salah masuk, nama ejaan salah pun tak boleh. Okay, kita klik confirm dan seterusnya dia akan keluar lah macam ni. This one lah untuk bukti kan. Yang this one. You full legal name. Make sure kita punya kad matrik ke, kita punya kad kerja ke, kita punya sebagainya ada nama kita. Macam tadi, Amal Rohani tak boleh guna pakai lah. Dia mesti Amal Shah. Okey nah. Kemudian mesti ada tadi Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Okey. Macam masuk SMK tak boleh lah. Contohnya katakan kita nak bagi bukti student-student nak guna pakai, katakan buku latihan. Buku latihan tu tadi mesti ada nama penuh kolej, nama penuh sekolah. Okey. Dan dekat nama latihan tadi ada nama kamu. Okey, nama kamu tadi, nama kamu Amal Shah bin Ali, tak ada masalah. Tapi kena ada Amal Shah tadi. Alright nah. Kemudian masuk, kamu boleh snap saja. Okay, boleh scan ke, boleh snap dan sebagainya. Drag saja masuk ke dalam this one. Okay, dia make sure macam saya tadi, kad matrik saya tak boleh guna pakai. Sebab kad matrik saya nama Syafrizah saja. Dia tanya syuhada tak ada, tak boleh guna pakai. Dan juga kad matrik tu, kad matrik lama, Kolej Matrikulasi Teknikal Kedah, tak boleh. Dia sebab sekarang ni Kejuruteraan Kedah, dia tak boleh. So kena pakai yang betul-betul saja. Okey, bagi saya kalau buku latihan tu bolehlah sebab dah ada nama. Kemudian dah ada nama sekolah dan juga nama pelajar lah. Okey, satu saja. Kemudian browse. Tak sampai beberapa second saja saya buka balik, dia akan close. Buka balik email tu, rupanya dah dapat dah. Dia tak tunggu lama. Dia kata dalam masa 48 hours. Tapi tak sampai per minit pun saya dah dapat dah. Saya klik saja email tadi. Saya dapat dah buka tadi get product. Okay, so bila saya get product, dia masuk balik laman web ni. Produk apa yang kita nak guna pakai. Jangan lupa kita nak pakai AutoCAD, pergi pada AutoCAD, get the product. Okay, kemudian pergi pada AutoCAD, dia ada install ataupun download. Nasihat saya pakai download. Sebab bila saya Google kebanyakannya ada buat bila install ni dia ada masalah sikit. So kita ambil dah download. Okay. Okay, so bila download tu kita akan dapat perisian dan sebagainya, boleh kita terus guna pakai. Okey, itu adalah dua perisian lah yang saya sharing untuk rakan-rakan untuk sharing lah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada panel pertama kita, Cik Syaf, atas perkongsian penggunaan aplikasi AutoCAD. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, apa kata kita dengar pula sesi perkongsian bersama Cikgu Rohani. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga terima kasihlah kepada penganjur yang menganjurkan dan memberi jemputan kepada saya. Saya cukup rasa kata apa, very happy lah sebab boleh bantu sekali